wal fawaid al-ilmiyah, insya-Allah. Mari kita belajar ambil fawaid. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut sini, tengok ayat kita. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaik. Allah kata apa? Tuhan telah menerangkan kepada kamu perkara-perkara agama yang ditetapkan. Maka di sini kata di para ulama, annal asla fil ibadati al man'u illa bidalil. Ayat ini menjadi dalil bahawa dalam perkara ibadat tak boleh kita buat kecuali ada dalil. Nabi buat, Nabi suruh, Nabi perintah, Nabi ikrar, sahabat-sahabat buat depan dia, maka jadi ibadat. Kita kena beza. Dalam bab muamalat kita boleh buat, dia gini. Dalam bab ibadat tak boleh buat sehingga ada dalil yang membenarkan. Dalam bab muamalat boleh kita buat sehingga ada dalil yang mengharamkan. Ia terbalik dua tu. Jangan sama ibadat dengan muamalat. Kerja buat kita nak makan apa makan Oi, Nabi larang makan benda-benda yang memabukkan, baru tak boleh. Selagi tak mabuk, makan. Itu dia panggil kaedah. Faham kaedah? Dalam bab ibadat tak boleh buat kecuali ada dalil. Dalam bab muamalat boleh dibuat semua kecuali dalil yang mengharamkan, ada larangan, baru berhenti. Itu ayat yang sama lagi. Ulama kata ayat ini juga menjadi dalil bahawa syarak perundangan orang dulu boleh kita pakai selama tidak bercanggah dengan syariat kita. Kalau syariat kita tak boleh, tak boleh lah. Macam Nabi dulu, dia mandi tak pakai kain. Nabi Musa nyawak lari kain dia ke batu. Jadi ada zaman kita ini boleh pergi mandi patah tak pakai la. Itu syariat. Jadi syariat dulu boleh jadi syariat kita selama tidak bercanggah dengan syariat kita. Boleh kita guna pakai. Baiklah, dalam ayat ini juga tulis Allah Ta'ala nyatakan bahawa agama para nabi satu. Apa dia? Agama para nabi satu, semuanya tauhid, berbezanya dari sudut cabang-cabang. Tamatlah kita. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, qauluhu ta'ala an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Masih lagi ayat 13. Hendaklah kamu tegakkan agama, jangan berpecah. Jadi kata ulama, annat tafarruq fi dinillah, apabila kita berpecah dalam agama Allah Ta'ala ini, kita telah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, wasiat Allah Ta'ala kepada para nabi supaya jangan berpecah. Kenapa kita pergi berpecah? Kenapa kita berpecah? Jadi jangan kita pecah sama-sama kita. Oh, dia kata kenapa dalam Islam tu ada mazhab. Sebenarnya mazhab itu tidak berpecah, nak memperluaskan perbincangan. Bila dia jadi berpecah? Apabila masuk ta'assub. Zaman dulu berat tahu ta'assub ni. Orang pengikut mazhab Hanafi tak boleh kahwin dengan orang mazhab Syafi'i. Tak boleh kahwin. Siapa peringkat gitu? Seolah-olah agama lain lah. Dekat Masjid Haram Mekah ni, keliling Kaabah ni 4 orang imam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Saya Syafi'i belakang ni. Ini kita kata kenapa? Allah wahid, Nabi sama, Quran sama, tapi kenapa siapa berpecah gitu? Bila mari pemerintah yang terakhir ni, barulah dia kata kita ni agama satu je imam. Apa pada siapa 4 imam jadi pecah. Dalam Masjid Nabi ada 2 mihrab. Ana tulis dalam sejarah buku Madinah, tengok. Mihrab satu di dalam balai Masjid Nabi, dalam Raudah, satu lagi di luar. Itu pun masa zaman khilaf mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Siapa begitu? Kita ini jangan siapa peringkat itulah. Oh, kita Syafi'i, tempat kita ni Syafi'i, kalau nak jadi tasawuf Ghazali, jadi seolah-olah macam orang mengaji akhlak-akhlaknya lain itu tidak tasawuf. Jangan persempitkan definisi ilmu-ilmu yang telah diperluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tasawuf kat Ghazali dengan Junaid, kenapa nak persempitkan?
Tasawuf tu semua hak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itulah yang diterima. Ghazali tapi orang mari hak pelik-pelik batiniah pula. Capo gau habis. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga, wa yahdi ilaihi man yunib. Allah kata aku bagi hidayah siapa yang kembali kepada Allah. Di sini kata ulama as-sabab. Sebab-sebab orang nak dapat hidayah, kita kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berdosa, kita taubat. Kalau kita banyak kesalahan, kita istighfar. Kita tak erti, kita belajar. Kita jauh dengan Quran, kita belajar ilmu Quran, kita tadabbur Quran, insya-Allah hidayah datang. Kena cari sebab. Dia tak boleh mari kun payakun. Orang nak masuk Islam pun ada sebab. Sebab pendakwah pergi. Ada setengah tu sebab nak kahwin. Tapi bila lama-lama dia jadi Islam molek, ada juga. Perkara yang keempat, faedah yang keempat, falizalika fad'u wastaqim kama umir. Berdakwah, ajak orang pada tauhid dan istiqamah dengan perintah tauhid itu. Jadi kata di ulama tadabbur kata amrun bil istiqamah ay ad-dawam. Kita mesti tetap pendirian istiqamah di atas dakwah yang kita bawa. Jangan duk main keluk-kelik kata orang. Jadi kita nak ajak orang buat baik, kita kena jadi baik. Cuma ahli fikir kata jangan tunggu jadi baik baru ajak orang baik. Itu satu kata-kata. Jangan tunggu jadi baik baru boleh ajak orang buat baik. Jangan tunggu jadi kaya baru nak sedekah. Kenapa tak sedekah tu? Belum kaya lagi. Apa istilah sekarang ni? B40 pula dah, macam-macam benda. Jadi kita kata kita setakat mana kita ada, kita sedekah. Orang lain sedekah RM10, kita ada RM1, bagi. Kita nak ajak orang, nak mengajar tak erti, tapi kita pandai ajak orang pergi masjid. Mai. Nak maghrib, mai kita pergi masjid. Kita dakwah orang dengan cara pelan-pelan. Yang penting kita buat kerja. Istiqamah dengan dakwah kita. Yang kelima, Allah Ta'ala ajar kepada kita sifat insaf. Tengok Allah kata apa ini? Wa umirtu li'adila. Aku diperintahkan supaya berlaku adil. Adil sini mana insaf. Insaf ni mana kita letak satu tempat di tempat yang sesuai. Itu mana insaf. Bukan mana aku dah insaf. Itu insaf orang menyesal. Tak, insaf dengan makna berlaku adil, bersikap wasati, tidak melampau dalam tindakan kita. Kalau kita tak setuju dengan orang, kita kata aku tak setuju dengan dia, satu perkara. 99 lagi bersama. Ni dah 99 bersama, satu tak setuju, hak satu tu jadi besar. Kita kata itu tidak insaf. Jadi nak insaf, biarlah makna orang yang adil dalam menilai orang dan juga dalam mengkritik orang. Kita pun ada salah, orang lain ada salah juga. Jangan kata kita je tak salah, kan? Jadi kita baca dalam kitab kita ni rahmat dalam perbezaan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat satu garis panduan ataupun memahami situasi kenapa kita tulis kitab ni pun sebab apa? Sebab tengok kepada suasana yang begitu gawat di kalangan masyarakat, asyik duk kelahi ya balah. Bulan Ramadan ni pun berasak juga ni. Duk kelahi sana sini. Kita kata janganlah kita harmonikan masyarakat sedaya upaya yang kita ada, insya-Allah. Itulah 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat yang kita baca, ayat 13, 14 dan 15 surah Asy-Syura. Insya-Allah kita sambung lagi ayat 16 dalam sidi yang akan datang.